Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Oke, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka buku teks PM muka surat 168. Siapa yang baru masuk boleh buka buku teks PM muka surat 168. Okey, dalam muka surat 168, tajuk hari ini yang akan kita belajar ialah kata ganda separa. Okey, itu tajuk dia yang akan kita belajar hari ini, iaitu tentang kata ganda separa. Ini tajuk yang akan kita belajar. Kata ganda separa berimbuhan. Okey, kata ganda separa ada 3 jenis. Yang pertama, imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan. Ada 3 semua. Okey, sebelum kita muallim terangkan dalam buku awak ni, awak tengok dulu kat depan ni, muallim tunjukkan kepada awak video tentang kata ganda separa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kata ganda separa. Apa itu kata ganda separa? Okey, kata ganda separa ada 3 jenis. Kata ganda separa ada 3 jenis. Dia dipanggil tajuknya ialah kata ganda separa berimbuhan. Ada 3 jenis kata ganda separa berimbuhan. Yang pertama ialah imbuhan awalan, yang kedua imbuhan akhiran, dan yang ketiga imbuhan apitan. Macam mana kata ganda separa imbuhan ni? Bila sebut imbuhan, sama ada dekat depan dia letak ataupun dia letak di belakang sahaja, ataupun dia boleh jadi ada dua-dua. Okey, yang pertama kita pergi dulu dengan kata ganda separa imbuhan awalan. Bila sebut imbuhan awalan, mestilah imbuhan dia itu berada di hadapan. Contoh cari-cari, imbuhan dia mesti ada di depan sebab imbuhan awalan. Contoh dia boleh bagi kepada kita apa dia? Kalau cari-cari, dia boleh bagi kepada kita imbuhan tercari-cari. Itu yang dimasukkan dengan imbuhan awalan. Maksudnya imbuhan dia itu berada di hadapan. Cari-cari kata ganda dia. Lepas tu dia letakkan imbuhan di depan. Imbuhan awalan. Maka akan boleh jadi tercari-cari. Kalau jam, dia boleh bagi berjam-jam, ketujuh-tujuh, melambai-lambai. Itu semua dipanggil kata ganda separa imbuhan. Bila sebut kata ganda, maksudnya perkataan itu digandakan. Nak bagi tahu ada banyak, ada lebih daripada satu. Kalau cari satu, tercari-cari, kita gandakan perkataan dia. Itu yang dimasukkan dengan kata ganda separa imbuhan. Semua dia gandakan. Cari-cari, jam-jam, tujuh-tujuh,
lambai-lambai, sipu-sipu, tanya-tanya. Dia gandakan perkataan kata dasar dan dia tambah dengan imbuhan. Kalau ter, ber, bila ada kat depan, itu ialah imbuhan awalan. Contoh dia boleh bagi tercari-cari, berjam-jam, ketujuh-tujuh. Itu semua ialah kata ganda. Kata ganda itu imbuhan awalan. Ter, ber, ke, me, ter. Ini semua imbuhan awalan. Sebab apa? Imbuhan awalan dia akan berada di hadapan. Dia akan ada kat depan. Dia tak akan berada di belakang kalau imbuhan awalan. Imbuhan awalan dia ada di depan. Kalau imbuhan akhiran dia ada kat belakang. Silakan. Okey, setakat ni semua boleh faham tentang imbuhan awalan? Faham. Kalau siapa tak faham boleh tanya. Imbuhan awalan dia berada di hadapan kata dasar. Okey, itu ialah imbuhan awalan. Okey, yang kedua kita pergi pula dengan imbuhan apitan. Tadi imbuhan awalan. Bila imbuhan awalan, dia kata imbuhan dia berada di mana? Berada di depan. Kalau imbuhan awalan, ini imbuhan apitan. Bila imbuhan apit ni maksudnya dia ada dua-dua. Dekat depan dia ada, dekat belakang pun dia ada. Itu beza dia. Kalau imbuhan awalan, dia ada di depan sahaja. Imbuhan akhiran ni, dia ada dua-dua. Depan pun ada, belakang pun ada. Itu imbuhan apitan. Boleh faham tak? Contoh yang pertama, dia bagi kata ganda salam-salam. Bila imbuhan apitan, dia akan jadi bersalam-salaman. Imbuhan dia berada di depan dan juga di belakang. Tengok ni imbuhan dia. Dekat depan pun ada, dekat belakang pun ada juga. Ber dan juga an. Ber, an. Ini imbuhan apitan. Bila apitan dia ada dua-dua. Dekat depan ada, dekat belakang pun ada juga. Okey, contoh yang kedua. Dia bagi kata ganda cakar-cakar. Bercakaran. Bercakaran. Yang kedua, anak-anak. Keanak-anakan. Dia boleh bagi. Dan dia warnakan dengan perkataan warna merah tu, itu ialah imbuhan apitan. Imbuhan ber dan an. Dia kena ada dua-dua. Kalau ada depan je bercakar-cakar, itu imbuhan awalan. Kalau ada depan dan belakang bercakar-cakaran, itu ialah imbuhan apitan. Dia ada depan dan dia pun ada di belakang. Kebiru-biruan, sekecil-kecilnya, itu ialah tentang imbuhan apitan. Boleh faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Faham. Faham Kalau tak faham, boleh buka mic, boleh tanya soalan. Jangan diam je. Kalau tak faham, bagi tahu. Okey, yang terakhir sekali kita pergi dengan yang ketiga. Tadi imbuhan awalan, imbuhan apitan. Yang ketiga kita pergi dengan imbuhan akhiran. Bila sebut imbuhan akhiran, kalau imbuhan awalan, dia ada di depan. Kalau imbuhan apitan, dia ada dua-dua, depan dan belakang. Tapi kalau imbuhan akhiran, nama lagi akhir, maka dia hanya berada di belakang sahaja. Contoh perkataan buah. Imbuhan dia boleh tambah imbuhan buah-buahan. Sayur-sayuran, kenang-kenangan, impi-impikan, mahu-mahukan. Imbuhan akhiran dia berada di belakang kata ganda. An, kan. Dia dekat belakang. Itu imbuhan akhiran. Boleh faham?
Boleh faham tak? Ada sesiapa nak tanya soalan? Boleh bezakan tak tiga tu? Imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan afitan. Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Boleh ha? Siapa tak faham boleh tanya soalan. Jangan diam je. Kalau awak diam, mualim tak tahu awak faham ke tak. Okey, jadi dalam buku teks awak tadi, mari kita kenal pasti yang mana satu kata ganda separa imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan afitan. Okey, buku teks muka surat 168. Okey, tadi muallim dah terangkan kepada awak. Yang pertama, kita ada kata ganda separa ada 3 benda. Ada 3 jenis. Yang pertama, kata ganda separa apa? Siapa ingat lagi? Separa. Kalau kat depan dia ada dipanggil kata ganda separa. Ada orang letak ni. Imbuhan awalan. Bila imbuhan awalan dia ada kat depan. Dan yang kedua imbuhan afitan. Afitan ni dia ada depan dan belakang. Awalan ada kat depan je. Imbuhan afitan ada depan dan belakang. Imbuhan akhiran dia ada di belakang sahaja. Boleh faham setakat ni? Okey, mari kita cuba kenal pasti satu-satu. Yang mana satu imbuhan awalan, yang mana satu imbuhan akhiran. Okey, yang pertama, Puan Salma sedang berbual-bual dengan anaknya. Okey, kalau imbuhan awalan, muallim akan warnakan dengan warna merah. Imbuhan afitan, muallim akan warnakan dengan warna kuning. Dan imbuhan akhiran, muallim akan warnakan dengan warna biru. Okey, jadi dengan yang pertama tu, yang mana satu? Okey, kalau muallim yang berbual. Berbual ni imbuhan apa? Imbuhan dia ada kat depan ke belakang-belakang? Tengok imbuhan dia. Belakang. Imbuhan dia dekat depan ke belakang? Belakang. Belakang, depan. Ber tu imbuhan dia. Ni ber. Malah ber tu belakang. Ber tu belakang, depan ni. Ber dekat depan. Kata dasar dia ialah bual. Imbuhan dia kat mana? Berbual. Ber dekat depan, bukan dekat belakang. Yang ni kita cuba kenal pasti kata ganda imbuhan. Okey, yang ke bawah dia. Puan Salma menanya-nanyakan anaknya tentang barang keperluan yang ingin dibeli. Okey, kata ganda dia ialah menanya-nanyakan. Kata ganda dia menanya-nanyakan. Sebab apa kata ganda? Dia pengulangan ayat kata dasar. Digandakan kata dasar tu. Okey, jadi menanya-nanyakan kata dasarnya ialah tanya-tanya. Imbuhan dia imbuhan apa? Imbuhan awalan ke, akhiran ke, afitan? Tengok imbuhan dia. Imbuhan afitan. Kenapa imbuhan afitan? Sebab dia ada depan dan belakang. Jadi tengok. Jadi menanya dan juga kan. Ada dua-dua depan dan belakang. Jadi ini ialah kata ganda separa imbuhan afitan. Okey, yang seterusnya. Puan Salma berhasrat untuk membeli barang keperluan harian. Alif menolong ibunya menulis senarai barang-barang yang ingin dibeli seperti sayur-sayuran, ulam-ulaman dan buah-buahan. Okey, sayur-sayuran. Imbuhan awalan ke, afitan ke, akhiran? Akhiran. Imbuhan akhiran. Sebab apa imbuhan akhiran? Dia ada di be-an. Sayur-sayuran. Jadi ini ialah imbuhan akhiran. Okey, kalau ulam-ulaman?
imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran. Dia ada imbuhan an. Ulam-ulaman pun akhiran. Kalau buah-buahan pun akhiran juga. Sebab dia ada imbuhan di belakang. Jadi sayur-sayuran, ulam-ulaman, buah-buahan ini ialah kata ganda imbuhan akhiran. Okey, seterusnya. Senarai barangan yang ditulis akan memudahkan ibunya membeli tanpa teragak-agak. Teragak-agak ni imbuhan apa? Awalan. Imbuhan awalan sebab dia ada di depan. Agak-agak, teragak-agak. Jadi ini ialah kata ganda imbuhan awalan. Okey, bawah dia. Puan Salma ke ruang tamu lalu membelek-belek beberapa naskah surat khabar. Membelek-belek. Imbuhan awalan ke akhiran ke apitan? Awalan. Awalan sebab imbuhan mem. Belek-belek kata dasar dia. Jadi membelek-belek ialah kata ganda imbuhan awalan. Okey, seterusnya. Beliau mencari iklan jualan murah. Beliau tertarik akan buah rambutan yang kemerah-merahan dan berhasrat untuk membelinya. Okey, kemerah-merahan ialah kata ganda. Kata ganda awalan ke, imbuhan ke, apitan? Kata ganda imbuhan apa dia? Imbuhan apitan. Sebab apa? Kata ganda dia ialah merah-merah. Imbuhan dia ada depan dan belakang. Imbuhan dia ke dan juga an. Ada dua, depan dan belakang. Jadi ini ialah kata ganda imbuhan apitan. Okey, seterusnya. Puan Salma menggeleng-geleng kepala melihat iklan tersebut. Ini kata ganda apa? Menggeleng-geleng. Siapa? Kata ganda apa? Ada orang tak dalam kelas ni? Menggeleng-geleng ialah kata ganda imbuhan awalan. Sebab apa? Sebab dia ada di depan. Kata ganda, kata imbuhan dia menggeleng-geleng ialah imbuhan awalan. Difaham ke tak ni? Rupa-rupanya harga barang semakin naik. Rupa-rupanya kata ganda apa? Awalan ke, imbuhan ke, akhiran? Akhiran. Imbuhan akhiran. Sebab apa akhiran? Sebab dia ada nya dekat belakang ni. Dia ada dekat belakang je. Rupa-rupa kata ganda nya. Jadi ini ialah imbuhan akhiran. Okey, sambung seterusnya. Beliau perlu merancang perbelanjaan agar dapat berjimat-jimat. Berjimat-jimat imbuhan apa? Awalan, akhiran, apitan? Awalan. Imbuhan awalan. Sebab apa? Ada imbuhan berjimat-jimat ialah imbuhan awalan. Okey, bawah lagi. Alif pula membanding-bandingkan harga tawaran jualan murah dalam talian. Okey, membanding-bandingkan. Imbuhan awalan ke, imbuhan akhiran ke, imbuhan apitan? Imbuhan Apitan. Sebab ada depan mem dan juga kan. Ada dua, depan dan belakang. Jadi imbuhan apitan. Okey, bawah lagi. Beliau susah memilih harga jualan yang murah kerana banyak pasar raya mengadakan promosi secara jualan besar-besaran. Besar-besaran. Imbuhan awalan ke, akhiran ke, apitan? Imbuhan akhiran. Sebab ada dekat belakang. Ada an dekat belakang. Dia ada belakang je. Jadi besar-besaran imbuhan akhiran.
Okey, mudah-mudahan usahanya itu dapat membantu ibunya. Mudah-mudahan imbuhan akhiran juga. Akhiran. Sebab ada an dekat belakang ni. Ada belakang je. Bila belakang je imbuhan akhiran. Okey, yang terakhir Alif masih ingat akan pesanan guru-guru kelasnya agar bertolong-tolongan sesama anggota keluarga. Bertolong-tolongan ialah Apitan. imbuhan apitan. Sebab apa? Sebab dia Apitan. ada depan dan belakang. Ber dan juga an. Ada depan belakang imbuhan apitan. Okey, boleh bezakan setakat ni 3 benda ni, imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Boleh. Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Tak. Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awak untuk hari ini ialah awak buat dalam buku aktiviti awak, buku penulisan awak tu yang besar tu. Okey, kerja rumahnya ialah bina ayat. Bina ayat menggunakan ni perkataan ini. 1 sayur-sayuran, 2 ulam-ulaman, 3 bertolong-tolongan dan yang keempat kemerah-merahan. Jadi ayat awak kena ada semua 1, 2, 3 dan 4. Jadi 4 benda ni awak bina ayat. Bina ayat. Boleh faham? Faham. Nanti kerja rumah ni buat dalam buku penulisan awak. Dah siap nanti hantar pada muallim untuk muallim cek. Boleh faham semua? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Ada sesiapa nak tanya soalan tak sebelum kita habiskan kelas? Semua faham tak? Faham. Okey, kalau faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kerja rumah jangan lupa siapkan dan hantar. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Watawasau bilhaqqi watawasau bis-sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.